Hai. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Dah lama tak masak kat Sentai. Kan tengok macam-macam dah jadi Sentai. Memang cantik, memang terbaik. Equipment pun semua sudah upgrade. Ada buka pula satu lagi dekat Ampang. Nanti kita pergi tengok kat sana, kita check out apa barang yang ada kat sana dekat Sentai. So, penat cakap ni, cakap. So, hari ni Bob nak masak yang senang. Tak adalah cakap nak senang, tapi ada sikit yang rumit-rumit ni. Korang kena tengok betul-betul video Bob ni. Kena tahu salin resepi dia. Apa yang Bob nak cakap, Bob nak buat ni, masak western Italian style. Ni dia. Kita ada, nampak ni betis kambing ni. Lamb shank. So, kita nak masak braised lamb shank dengan mashed potato. Nampak? Miau kan? Korang jangan main-main. Tengok betul-betul salin resepi ni. Sebenarnya masak dia paling senang. Korang jangan rumit-rumit, jangan pening-pening kepala. Salin resepi betul-betul. Ikut macam mana Bob nak masak, korang mesti boleh buat kat rumah. So, senang. Letakkan spek kat atas dulu. Langkah pertama. Okay. So, kita ada lamb shank ni. Apa yang kita nak buat dengan lamb shank ni, kita kena bersihkan dulu. Kita beli, dia selalu datang frozen lah. Kalau dapat fresh pun, korang pun boleh juga. So, korang kena garamkan dia dengan pepperkan dia. Okey. Letakkan garam sikit. Kita marinate garam cukup. Garam dengan white pepper ataupun black pepper pun boleh. Korang nak sapu sikit dengan minyak, olive oil, lagi cantik. Panaskan. Korang punya pan ni pun boleh. Letakkan kita punya black pepper crush ni. Kan? Letak macam ni. Gaul-gaulkan dengan garam. Sikit lagi garam. Kan? Maknanya seasonkan dia lah. Kita marinatekan garam dengan white pepper. Enough. Okay. So, panaskan kita punya kuali kita, pan kita ni untuk kita pan searkan dia. Maksudnya pan sear ni, kita searkan dia dulu. Jangan kasih, sebab kita nak searkan dia dalam pan yang panas, supaya all juice dia, all yang kita punya lemak bila kita braise kan, dia tak keluar, meat dia tak pecah. Okey. Itulah sebabnya selalunya kalau kita tengok masak-masak western, kalau mana braise ke, roast chicken ke apa ke, dia kena pan searkan dulu. So, kuali kita dah panas, terus masukkan dalam. Bismillah. Nampak? Senang je kan? Biarkan macam tu. Kita golek-golek sikit. Done. So, kalau korang tengok ni, korang kena balik-balikkan dia sikit. Kasih dia macam pan sear. Bukan nak terus sampai masak. Sebab masak dia, kita kena braiskan dia. Okey. Biar kita tengok ni, ada colour cantik, brown colour macam ni. Kemudian nanti kita akan letak dalam atas tray nanti ke, ataupun atas bekas yang tadi kita ni pun boleh. Kita letak dalam bekas ni balik tadi. Yang kita marinate tadi pun tak apa. Ini dah cukup, dah cantik, dah colour pun dah menarik. Sekejap je, jangan lama-lama. Kompensir agak-agak semua dia punya surface dia dah agak-agak kena, lebih kurang dalam 70% dah kena, dah sear, dah cantik. Korang boleh bawa keluar. Jangan risau. Okey. Alright. Macam Bob cakap tadi, tujuan dia supaya bila kita braise, dia punya meat dia tak pecah. Okey, kalau nanti korang tengok nanti bila dah braise dia cantik dia, terketul macam tu. Itulah sebab dia. Okey. Okey, dan kita letak balik di sini. Cantik. So, langkah seterusnya ikut Bob. Kali ni cara nak masak braise dia, tapi kita kena ada bahan-bahan dia. Bob akan bagi tahu bahan-bahan dia apa dia kejap lagi. Alright. Okey, kita dah sear, kita dah letak lamb kita kat sebelah, lamb shank kita dah. So, part now kita kena masak. Sebelum tu kita nak kena blend bahan-bahan, few bahan-bahan yang korang kena tahu. First thing, korang punya ni bawang putih ni, bukan bawang putih, Holland onion ni yang putih ni, korang masukkan dalam ni. Masuk dalam blender. Korang ambil carrot, masuk dalam. Korang ambil pula leek ni, pun yang dah dipotong-potong ni, masukkan ke dalam dengan celery. Okey. Katalah bahan-bahan pun dah ada 3 bahan-bahan, carrot, onion dengan celery je ada, leek tak ada, korang tak dapat pun tak apa. Bob ada dalam peti ais. Lepas tu Bob letak dalam. So, bahan-bahan ni korang kena blendkan dia. Sebenarnya kena chop. Kalau korang pakai chop kecil-kecil pun boleh. Letakkan dalam sikit air dalam ni sebabnya Bob tak nak dia terlalu hancur. Okey, kita blend dia.
Okey, kita punya bahan-bahan blend pun dah siap. Kalau kita tengok ni, ni dah jadi lumat-lumat sikit lah. Tapi kalau kau nak pakai dust cube, setengah orang nak pakai dust cube pun boleh. So, kita biar sini, kita terus masukkan dalam kita punya pot kita untuk kita memasak. Kita dah panaskan. Ambil kita punya olive oil. Masuk dalam. Okey. Kita dah masukkan olive oil kita. Langkah pertama, sebelum kita masukkan blend ni, kita masukkan kita punya shallot yang kecil-kecil, 12 ketul ni yang dipun kecil-kecil, kita masuk dalam. Bersama kita punya garlic. Kita berikan whole garlic tau. Masuk dalam. Dah settle. Sekejap. 2-3 langkah dah pun settle. So, kita kena kacau dia. Make sure bila kita sautekan benda ni jangan hangus. Okey, korang kena bagi dia hangus sebab dia akan cepat jadi brown color. So, bila dah panas macam ni, masukkan yang blend ni, masukkan ke dalam pula. Senang je. Okey. Yes. Memang banyak sekali asap dia. Sebab dia panas. Sebab dengan carrot kita, celery kita, leek kita dalam tu, kita sautekan dia. Memang mula-mula dampak banyak ni. Nanti bila dah kering, dah cantik, dah apa orang cakap, dah cantik menarik, kita masuk bahan-bahan yang lain. Okey, saute dia sampai dia betul-betul kering. Kemudian kita masukkan next step, tomato kita. Tunggu sekejap. So, kalau korang tengok sekarang ni, dia dah start kering macam tu, kan? Apa lagi? Kita masukkan next step, kita punya bay leaf. Okey, kita masak braised lamb shank ni mesti gunakan bay leaf 3 ketul. Campak dalam. Kemudian kita menggunakan bahan-bahan rosemary dia, yang fresh rosemary. Tapi rosemary bob ni dah 3-4 hari dalam peti ais. Dia jadi berkali-kali hitam sikit nak jadi dry tu. Tapi jangan risau, rosemary ni korang boleh simpan seminggu 2. Kalau dihitam pakai dry pun boleh. Kalau tak ada yang fresh, korang boleh cari yang dry pun boleh. Tapi bob ada yang fresh ni, tapi dah 3-4-5 hari dah kat dalam peti ais, sekali dia bertukar sikit. So campaklah kat dalam. Okey. Biarkan kat dalam tu, sebab bila masak lamb, herb yang memang sesuai sekali is rosemary herbs. Okey, fresh rosemary. Next, kita punya tomato paste. Tomato paste ni untuk memekatkan sos dia nanti. Sos dia bahan-bahan yang lain, yang jus dia kita akan tunjuk kemudian. So, kita masukkan tomato paste ni, masukkan ke dalam. Okey. Aiwah. Cantik. Bau dia pun kalau kau nak tengok dah start naik. Bahan-bahan daripada onion tadi, bahan-bahan daripada celery, carrot kita tu, shallot kita dengan garlic whole tu, bahan dia dengan dadah rosemary tu dah cantik. Masak macam kat Italia ni. Ini rahsia Bob untuk korang. Bob sharekan resipi ni. Jarang-jarang Bob share resipi ni. Ini memang yang terbaik. Kalau korang tak percaya, korang boleh masak dekat rumah. Masa-masa PKP ni. Okey, tomato paste dalam. Dan jangan lupa, sebelum kita masukkan bahan-bahan yang lain, kita punya tomato chop dice ni. Okey, ini pun boleh dapat. Korang nak pakai fresh tomato pun, korang nak kena blanch dia, korang nak kena chop-chop dia pun boleh. Ataupun nak senang-senang pergi dekat grocery, Jaya Grocery ke mana-mana ke, korang cari tomato yang dah chop dalam tin tu. Dalam tin tu 400 gram tu. Make sure tomato macam tomato pasta pun korang boleh pakai dalam ni. So, masuk dalam. Okey. Resepi semua dah ada tertulis. Kat sebelah kiri pun ada tulis, ke sebelah kanan ni. Mesti ada tulisnya. Nanti Bob editkan dekat situ. Korang tengok kat situ cara-cara dia. Ya. So, dah berasap-asap ni. So, make sure bila masuk tomato, bila masuk herbs kita, bila masukkan chop tomato tu, make sure tomato paste tu betul-betul masak. Okey. Sebab kita tak nak tomato paste tu, sebab tomato is acidic. Bila kita tak masak dia cepat jadi masam dan tak boleh tahan lama. Kalau masak pagi, besok malam kan dah jadi masam-masam, dah tak sedap. So, make sure tomato kena masak betul-betul sebab paste dia, ya. Cun. Okey, kalau korang tengok ni, dah kering. Okey, Bob angkat sikit, banyak sangat asap dia. Tengok.
Nampak tak? Biar dia sampai kering sikit. Kalau kau tengok sebab banyak sangat asap, smoke dia kan. Bila dah kering nanti smoke dia akan kurang. Kita tengok ni. Cantik dah. Make sure sikit lagi kita punya dalam ni dan kita boleh letak kita punya lamp shank. So sekarang dah kering-kering tu, kita kena masukkan kita punya ni lamp shank kita kat dalam. Jangan mana-mana, masuk kat dalam 3 ketul sekali. Tu dia. Habis cerita. So masukkan ni, kacaukan sekali dengan paste-paste ni. Kacaukan dia, jangan takut. Jangan segan. Sebab dia belum nak boleh hancur lagi. Masuk bob, dia masih keras lagi kan. Kita cuma searkan je kan, masuk dalam. Kemudian next step, kita perlukan kita punya beef juice kita. Macam mana nak buat beef juice? Kalau korang yang kat rumah tu, beef juice tu beli yang dalam paketnya tu, korang boleh sokkan dengan air putih, air suam. Kacaukan dia, jangan pekat bila masakkan. Jangan start daripada air panas. Okey, ataupun kalau korang pergi kat supermarket village grocery ke mana ke, dia dah siap-siap jus yang dah siap-siap. Macam ni. Inilah jus yang Bob katakan tu. Mana yang dah siap jus tu dengan powder, dah whiskkan dia, dah cantik kan. Dan kemudian korang boleh carikan dekat supermarket mana yang dah siap jus ni pun boleh cantik. Korang perlukan untuk 3 ketul ni lebih kurang dalam, Bob boleh cakap dalam 1,5 liter dulu Bob kita letak. Okey, yang ini 1 jug ni 2 liter. Tu dia. Betul, ngam-ngam. 500. Sikit lagi. Okey. 1,5 liter. Okey. Dah cantik. Biarkan dia macam brace dalam dia, macam dia berenang sikit dalam tu. So kita slow cook. Okey. Kita slow cookkan dia sebab bila kena buat, kita tak boleh buat panas-panas. Maksudnya tak boleh buat heat yang cukup kuat sebab dia punya jus tu dengan dia punya yang paste yang kita buat tadi tu, yang saute tadi semua, dia akan jadi pekat. Bila jadi pekat, dia akan jadi masin. So korang kena hati-hati benda tu. Dan tengok juga jus korang tu. Kalau rasa pekat sangat, tambahkan air sikit. Jangan risau. Mesti jadi punya. Ni hasil dia. So biarkan dalam ni dia brace lebih kurang dalam Bob cakap 45 minit to 1 hour. Slow cooking. Okey? Dia boil-boil sikit-sikit je. Tunggu sekejap. So, kita punya lamb kita pun dah tengah dalam brace tu. Kita biarkan dia sekejap dalam 45 minit ke 1 jam. Slow cooking. Kita nak buat next step, kita punya mashed potato. Kalau korang kat rumah selalu pakai mashed potato yang powder tu pun boleh kalau korang ada. Tapi Bob ada potato, Bob nak tunjukkan macam mana nak buat mashed potato yang fresh punya. Potato ni hendaklah diboilkan sampai dia lembut. Kita peelkan dia, kemudian kita boilkan dia sampai lembut. Dah dapat macam ini. Nampak? Tengok Okey, kemudian dah sejukkan dia. Kita kena apa lama? Lenyek, kentang lenyek. Kalau bahasa Melayu betul, kentang lenyek kan. Masa tengah-tengah panas tu, kalau kau nak lenyekkan dulu pun boleh, tak jadi masalah. Okey, tapi make sure bila kau lenyekkan ni potato dia, make sure betul-betul lembut. Jangan bagi dia berketul-ketul keras-keras. Itu bukan kentang lenyek nama dia. Proses ni juga korang boleh letakkan sikit butter dalam. Awal-awal sikit nak letak butter. Bob suka letak butter biar dia sebatikan dengan butter, biar dia shining sebelum kita masukkan dalam susu kita. Okey. Kenapa nak pakai susu dengan butter? Kita nak kena ada rasa, biarkan dia jadi macam creamy-creamy, cantik. Bob tunjukkan macam mana. Setengah kalau korang pakai dekat pasar raya yang powder tu, korang pakai air sejuk biasa je, betul tak? Air panaskan, letak mashed potato powder tu, korang gesekkan je kan. Tapi ni Bob punya. Nampak? Nak kena lenyekkan sikit. Exercise. Okey. Cantik. Kalau tak cukup butter, kau letaklah butter sikit lagi pun. Nanti butter pun nak kena masuk dalam pot kita dengan susu. Meanwhile, sementara nak lenyek, tunggu lenyek tu, korang panaskan. Kita ambil kita punya susu kita ni. Ni lebih kurang dalam 250 ml. Panaskan kat dalam. Okey. Dan masukkan butter korang. Sebab nak bagi shiningkan dia.
Masukkan ke dalam. Ada balance sikit lagi Bob nak letak dalam potato ni. Jangan takut, resipi dah tulis. Nanti korang tengok macam mana. Kan? Dan jangan lupa bila tengah dalam ni korang letakkan ini gula. Tersilap, jangan silap gula dengan garam. Letakkan garam sikit dalam ni. Okey. Ada setengah orang dia suka kentang lenyek dia. Memang betul-betul mash lah. Kita orang cakap mash kan. Tapi Bob bila makan dengan apa orang cakap lamb shank ni, Bob tak suka terlalu sangat mashy sangat. Biar kalau makan biar ada dia punya ketul-ketul sikit dalam tu. Cangki-cangki sikit. Itu selalunya depends lah. Ikut cita rasa korang. Sebab tu Bob tak suka kalau buat mashed potato, Bob tak suka beli powder. Okey, sebab bila mashed potato powder ni, bila kita makan ni Bob punya thought kan, dia makan macam makan tak ada feeling dalam mulut, tak ada kunyah-kunyah. So kalau Bob buat mashed potato ni, nampak? Dia ada cangki-cangki dalam sikit, ada mash sikit, baru dapat feel makan tu. So, dah siap? Masukkan dalam ni terus. Jangan takut tau. Masuk, dia akan pekat sendiri nanti. Okey. Alright. Okey. Dan kita perlukan kita punya whisk kita. Okey, kita tengok ni. Mashed potato Bob ni yang homemade ni. Api nak kena slowkan. Dan kita kena whiskkan baik-baik. Slow-slow, jangan kopo-kopo sebab nanti terpercik habis kulit korang. Nampak tak mashed potato Bob cantik kan? Bila buat fresh ni dia lain sikit daripada pakai powder dia. Sebab Bob macam Bob cakap, Bob tak suka makan mashed potato terlalu mashy sangat, lembik macam makan bubur. Bob suka ada ketul-ketul sikit dalam dia. Dan letakkan sikit yang balance butter kita dalam. Finish. Dan kau nak pakai ni pun boleh. Okey, kau nak pakai whisk pun boleh. Dua benda boleh pakai. Berkilat. Dah tentunya pun berkhasiat. Kita makan dengan mashed potato ni. Walah. Kalau orang Itali cakap fantastico. Bombastic. So, ambil rasa sikit, sudu kita. Mashed potato pun kena rasa tau. Jangan setiap kali apa yang kita masak, kita kena rasa. So, rasakan sikit dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dah tak garam tadi. Power. Butter kita. Sweet daripada, bukan sweet daripada potato, tapi fresh daripada potato. You can feel it. Ada cangki-cangki. Dan juga susu yang dah Bob letak tadi. Dah siap. Kita boleh letak tepi. Dan kita relax sekejap. Kita tengok kita punya lamb shank. Dah pun lebih kurang 15 minit dalam lamb shank dalam ni. Kita tengok pelan-pelan dia boiling tu. Nampak tu dia simmer slow-slow. Cantik. Very the best. So kita tengok nampak tak? Kalau korang tengok dah lebih kurang 15 minit lebih kurang ni, dia dah jadi shrinkkan daripada isi dia dengan dia punya tulang dia, tapi belum boleh makan lagi. Jangan sabar. Okey, biar dia betul-betul lembut, biar dia betul-betul braise, slowly cook, dan lepas ni kita akan serve dia. Ini dah kira macam separuh nak masak. Masakkan kita serve cantiknya. Miau. Okey, kita punya braised lamb shank dah hampir pun masak. Kalau korang tengok ni, nampak tak? Itu dia. Okey, Bob nak tunjukkan macam mana kelembutan dia. Ini kalau makan, nampak tu. Dia dah, kita boleh matikan dia punya heat dia. Dan nampak tak? Seketul-seketul ni. Okey, sebelum serve tu, Bob nak letakkan dalam mangkuk mashed potato untuk dihidangkan bersama braised lamb shank ni. Tu dia. Cantik. Kemudian Bob akan letakkan satu ketul
braised lamb shank ni di atas. Wah. Beginilah ceritanya bersama sos dia sedikit. Itu dia. Dan Bob ada masak sedikit sayur French bean bersama garlic di atas. Dan juga cherry tomato kita bersama. So, siap braised lamb shank bersama mashed potato. So, korang cuba dekat rumah, pastinya sedap. Bob nak try. Voila. Jangan lupa guys, subscribe Dekat Media Pro. Share Bob Cooking. Jumpa lagi.